Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di dalam video ini. Di dalam video ini saya memfokuskan untuk memberi perkongsian ilmu, pencerahan ilmu, ataupun dipanggil motivasi kepada peserta saya yang sedang mengikuti program ini. Okey, di sini saya telah mengijazahkan amalan tertentu dan akan ada banyak lagi pengijazahan amalan mengikut tingkatan dan tahapan serta mengikut pakej yang dihajati, sama ada 7 hari, 40 hari, 4 bulan dan 1 tahun. Kepada yang berhajat untuk tambah lagi pakej, boleh berhubung dengan saya. Program ini menekankan untuk mengikuti dan menyelesaikan setiap tugasan yang diberikan. Ia adalah sebagai salah satu latihan untuk ke arah istiqamah dan latihan dalam untuk sebati di dalam istiqamah. Dan seterusnya akan ada peningkatan dalam amalan. Saya menekankan supaya kepada para peserta saya untuk membuat semua tugasan dengan penuh dedikasi dan disiplin serta bersungguh-sungguh. Dan setiap tugasan yang telah selesai, ada tugasan-tugasan yang tertentu yang perlu disambungkan lagi dan dijadikan sebagai amalan harian. Dan tugasan yang telah selesai boleh bagi tahu saya untuk saya mengupgrade, mengarahkan tugasan yang lain pula. Dan setiap peserta saya menekankan supaya sentiasa ikhlas dalam mengamalkannya. Sentiasa ikhlas serta penuh semangat dan iltizam untuk mengamalkannya. Walaupun mungkin ada cabaran-cabaran tertentu ataupun halangan-halangan tertentu seperti ujian-ujian kesakitan dan sebagainya, ujian-ujian kecelaruan minda dan sebagainya. Perlu diketahui segala ujian itu adalah proses untuk pembersihan serta pemulihan di dalam diri ini untuk menyucikannya. So, sebab itu saya menekankan supaya istiqamah, beramal walaupun sedikit. Terutama selepas selesai menunaikan solat fardu, untuk mengamalkan tafakur itu.
Walaupun 2 minit. Dan buat. Maknanya jika hati kata, okey, boleh berhenti, kita berhenti. Kalau tiada kata petunjuk hati lagi, untuk berhenti kita buat sajalah. Terus fokus, fikiran fokus, hati fokus kepada merasai. Merasai cahaya itu, merasai tenaga itu di tengah dada. Itu sebagai bentuk latihan. Ya. Walaupun tangan kita macam ni, tetap fokus. Tangan ini sebagai dorongan untuk lebih merasai dan menikmati proses tenaga rahsia itu. Okey. Dan setiap malam paling kurang buat 20 minit. Dan ke atas ini. Dan sebarang bentuk pengalaman-pengalaman kerohanian dalam hal kegaiban boleh berhubung dengan saya. Tapi kita tetap fokus kepada merasai kenikmatan itu, kekhusyukan itu. Program ini telah berlangsung berhari-hari serta sudah hampir 2 bulan. Maka sepatutnya para peserta saya yang sekarang ini telah mengalami perubahan yang unggul, yang lebih baik di dalam dirinya untuk diaplikasikan dalam kehidupannya. Memang ada para peserta saya yang telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dan ada yang peserta mungkin yang masih lagi di peringkat yang tidak mencapai target. Tapi tak apa. Untuk para peserta saya, jika di peringkat itu boleh berhubung dengan saya untuk saya memberi bantuan yang sewajarnya. Bantuan dari segi mungkin rawatan, mungkin ikhtiar untuk membuang gangguan, ikhtiar untuk pembersihan di dalam diri, di dalam tubuh. Mungkin para peserta saya ada yang sibuk, terlalu sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya. Okey, di dalam kesibukan dalam bekerja, saya menasihatkan supaya fokus. Kita bekerja ini untuk apa? Kita bekerja ini bukan fokus utama untuk mencari nafkah. Bukan. Jangan niat macam itu. Kita bekerja ini yang utama adalah kerana untuk beribadat. Dan ini adalah salah satu ibadat, pekerjaan. Itu yang utama. Maka jika niat kita sudah betul, insya-Allah pekerjaan yang kita lakukan akan lancar dan baik serta dalam kenikmatan. Bekerja kerana Allah, mengikut perintah Allah, zahir dan batin. Dan pengharapan untuk rezeki itu 100% kepada Allah. Itu yang perlu kita latihkan.
Nanti insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi jalan, memberi petunjuk di dalam pekerjaan itu. Okey. Maknanya perbaiki mutu niat di dalam bekerja. Serta di dalam bekerja juga mungkin nanti akan ada masa yang lapang. Seperti waktu rehat dan sebagainya, boleh fokus sebentar untuk tafakur. Dalam beberapa minit. Boleh tutup mata, buka mata. Kepada para peserta saya yang belum dapat merasai, ataupun kadang-kadang merasai, fokus kepada memperbanyakkan istighfar. Fokus kepada memperbanyakkan zikir. Fokus kepada memperbanyakkan munajat di dalam hati. Sebab ada masanya kita turun darjat. Ada masanya kita tinggi. Ada masanya kita sederhana. Jika kita di bawah, kita memohon keampunan bersungguh-sungguh bermunajat. Untuk kita dapat kembali balik merasai kenikmatan, kekhusyukan. Untuk di tahap tinggi, stabil kita ikut. Maknanya kita dalam keadaan stabil yang baik, kita mengikut petunjuk hati naluri dalam melakukan aktiviti seharian. Dia turun naik. Ya. Itu adalah lumrah dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana cara untuk kita menanganinya? Itulah salah satu caranya. Sentiasa berfikiran positif. Hati yang positif. Jangan sesekali ada yang keterlibatan negatif di dalam fikiran, di dalam hati. Sentiasa mengamalkan itu. Sentiasa positif. Berbaik sangka. Sebab bila kita positif, berbaik sangka, berfikiran positif, hati yang positif, itu adalah salah satu bentuk doa. Dan doa itu bakal dimakbulkan. Jika kita terlalu banyak berfikiran negatif, kata-kata negatif di dalam diri, itu adalah salah satu bentuk doa. Dan ia satu benda tarikan yang tenaga yang kurang baik. Tenaga negatif. Yang boleh menimbulkan, mungkin boleh mendatangkan makhluk-makhluk yang tidak sewajarnya mengganggu di dalam diri kita dan di luar diri kita. Okey? InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat menilaikan kualiti diri kita ini. Tahap keimanan, tahap ketakwaan, tahap ihsan. Di dalam solat. Di dalam solat fardu. So, apa yang kita rasa di dalam solat itu? Adakah merasai kekhusyukan dan kenikmatan, kurang fokus dan sebagainya? Itu adalah diri kita. Dan kita boleh menilainya di situ. So, sepatutnya peserta yang sedang mengikuti program saya ini, kualiti kekhusyukan di dalam solat ia itu semakin berkualiti. Semakin meningkat kualiti kekhusyukannya. Jika di dalam solat fardu ia gagal, maka perlu memperbanyakkan istighfar, munajat, sedar terhadap
kesalahan diri. Saya menyarankan kepada semua para peserta saya supaya setiap malam, paling kurang beberapa minit, 5 minit, bermuhasabah diri. Bermuhasabah diri mengenang kembali dosa-dosa yang dilakukan di dalam 24 jam yang lepas. Ingat balik apa yang dosa yang dilakukan dalam 24 jam yang lepas. Sebut, ya Allah, aku hari ini telah melakukan dosa sekian-sekian. Sama ada zahir ataupun batin ataupun yang tidak diketahui. Kita bagi tahu apa yang dosa kita lakukan. Kita kena ingat balik, kaji balik, apa lagi dosa yang aku lakukan hari ini. Kemudian bila kita dah sebut semua dosa-dosa tersebut yang kita lakukan pada hari ini, kita mohon keampunan. Kita mohon keampunan kepada Allah. Taubat, istighfar. Kemudian kita berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Macam tu. Setiap malam mengamalkan itu. Bermuhasabah diri paling kurang 5 minit. Itu penting, mustahab. Setiap malam. Setiap pagi, bangun pagi, azam. Mengucapkan syukur kepada Allah kerana diberikan kehidupan ini. Untuk diberikan peluang hidup ini. Kemudian berdoa kepada Allah supaya kita berazam untuk menjadikan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang pernah kita lalui. Setiap pagi. Dan setiap malam bermuhasabah diri pula. Kita mengenang dosa-dosa yang kita lakukan. Kita mohon keampunan dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Macam tu, buat macam tu. Ya. Sebab ini adalah program yang semakin halus dan semakin mendalam. Jika basic pun, maknanya basic dalam untuk mengikut perintah Allah yang wajib, yang masih dilakukan, kesedaran dosa, kesedaran kesalahan, ketakwaan, takut kepada Allah, cinta kepada Allah pun masih lagi jauh, maka perlu lagi diasuh. Itu adalah basic. Mencintai Allah, takut kepada Allah. Itu adalah basic dalam perjalanan kerohanian. Ya. Tak apa. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di sederhana. Bila kita di bawah, kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat, istighfar dan berazam. Bila kita di atas, kita sungguh-sungguh untuk istiqamah dalam mengekalkan tahap keimanan itu, keihsanan itu, untuk kekal di atas. Dan akan ada peningkatan-peningkatan dan lagi dan lagi. Dan setiap hari yang dilalui, sepatutnya para peserta saya di dalam mutu tafakurnya ada peningkatan. Dari segi ketenangan, kekhusyukan, ada peningkatan. Sepatutnya. Okey. Fokus kepada waktu-waktu kemuncak dalam beramal, dalam berzikir untuk buat. Sebelum maghrib, selepas subuh, waktu duha. Itu antara waktu-waktu yang kemuncak. Nanti sampai masa kita akan terus khusyuk. Kita terus dalam keadaan tafakur walaupun sedang bekerja. Walaupun sedang bergerak dan sebagainya, kita tetap dalam kekhusyukan dan tafakur.
Okey. Okey. Itu saja untuk pada hari ini, untuk saya bagi semangat, motivasi kepada para peserta saya. Ya. Untuk sebarang pertanyaan boleh tanya saya sebagainya. InsyaAllah. Okey, disarankan kepada para peserta saya untuk membuat amalan tafakur sebelum maghrib paling kurang 5 minit. Okey, sebab itu adalah di antara waktu-waktu kemuncak. 5 minit dan ke atas. Jika tak dapat buat di tempat sejadah, buat di kerusi mana-mana, tempat-tempat mana-mana pun tak ada masalah. Main nafas dulu. Main nafas. Sebab nafas adalah penting dalam pintu utama. Salah satu pintu utama untuk perjalanan kerohanian ini. Istighfar. Nafas. Fokus. Itu sebagai salah satu pintu utama. Okey. Saya akan terus membuat pengaktifan dan bimbingan. Pengaktifan. Ada beberapa kali pengaktifan mengikut package. Ya. Dan kepada para peserta saya yang mungkin merasai kesakitan dan sebagainya, boleh PM saya untuk saya memberi bantuan sewajarnya. Tak kisah sama ada sakit ataupun gangguan dan sebagainya, lemah semangat dan sebagainya, boleh beritahu saya. Ya. Okey. Alhamdulillah. Itu saja untuk hari ini. Ingat, masa kita tarik nafas, bayangkan cahaya ataupun tenaga yang positif menyerap dalam tubuh. Bila kita hembus nafas ataupun pakai hidung, bayangkan yang negatif keluar. Itu untuk permulaan main nafas. Nanti nafas dah stabil, baru kita fokus tafakur. Okey? Nafas penting. Okey. Itu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.